Ya, Assalamualaikum. Tak sabar rasanya mendengarkan perkongsian daripada rakan kita Espal ini mengenai dengan kenangan yang kurang menyenangkan sewaktu berada di persekolahan. Assalamualaikum, apa kabarnya Espal ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan juga rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin boleh kongsikan apa ni kenangan di sebaliknya, bukan kenangan manis tapi yang menjadi ingatan sampai ani. Khabar-khabar pulang sebenarnya bila mendengar soalan yang akan ditanya tu, sebabnya memang terdapat banyak kenangan manis terutama sekali di zaman persekolahan, dan seperti yang Atul telah mengkongsikan seperti tadi, kalau dulu kain panjang cikgu akan cakap bersih sekolah ke tani. Terima kasih kepada kamu. Bukan apa tu sebabnya kain itu terlampau panjang. Irit-irit nyuruh kita ni. Ya kan? Irit-irit macam lurus. bersihkan lantai sekolah tu. Ya kadang-kadang salah ikut trend semasa. Jadi perasan lawa lah sudah ke tani tu. Tapi kalau perempuan kain panjang kalau laki-laki rambut panjang kena marah. Disuka tu. Kenapa rambut panjang ni? Kali cigunya mengguntingkan, gundul terus. Itu lebih daripada trend. Okey, jadi itu antara kenangan yang mungkin seperti ini dah boleh lupa lah tu. Baik, Deli tercakap mesti mengenang pasal kembali. Okey, tak apa. Isfal ini mungkin banyak informasi dan juga maklumat yang ingin dikongsikan dari daerah Belait, kami serahkan kepada Isfal ini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Dini dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belait. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, ceria selalu. Semoga apapun je perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Baik Auda, pada pagi ini saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait, di mana aktiviti perpustakaan iaitu Jelajah Perpustakaan akan diadakan pada hari ini iaitu 23 hari bulan September bermula pada jam 9.30 sehingga 3.30 petang di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kampung Pandan, Kuala Belait. Selain jualan pelbagai makanan dan minuman, juga turut diadakan pelbagai aktiviti untuk disertai oleh para pengunjung yang hadir. Seterusnya Auda, pada hari ini juga akan berlakunya penutupan sementara bekalan elektrik yang bermula pada jam 8.30 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan, di mana penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian mini feeder pillar di Jalan Pandan 6, dan kawasan yang terlibat ialah kawasan Simpang 246 Sengkang 6, Jalan Pandan 6 dan sekitarnya. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belait. Seterusnya kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Setiap orang pasti memiliki kenangan. Kenangan lalu menyimpan pelbagai cerita diisi dengan ingatan dan kerinduan terhadap hal-hal yang sudah dilalui. Apalagi seseorang yang bergelar bekas seorang pendidik. Murid-murid dulu dengan sekarang, murid-murid dulu tu kalau terutama di pedalaman, murid-murid yang itulah yang penurut, yang menurut kata-kata gurunya. Walaupun ada 2-3 orang yang tetapi boleh kita didik lagi, sebab tugas kita sebagai pendidik adalah mendidik kanak-kanak selain daripada mengajar untuk menjadi seorang pelajar yang baik, berpengolahan baik, disiplin yang baik. Jadi mana-mana yang kita anggapnya sebagai murid yang nakal, jadi kita berbincang, kita buat dia sebagai kawan. Di usianya 65 tahun di waktu kini dan menjadi seorang guru selama 31 tahun, mula mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Melayu Muda Hashim serta Pusat Tingkatan 6, dan seterusnya melanjutkan pelajaran beliau di Maktab Perguruan Sultan Hassanal Bolkiah pada waktu itu, sebelum beliau diterapkan menjadi seorang guru sepenuh masa. Jadi apabila keluar daripada maktab tu, jadi tempatkan sesebuah sekolah yang sudah diaturkan. Jadi kita pun merasanya mula-mula macam mana menghadapi murid-murid. Tapi apabila kita sudah biasa,
sebulan 2 bulan kita sudah tahu membaca macam mana kerena-kerena murid yang tempat kita bekerja tu. Jadi murid-murid yang dulu tidaklah banyak perbezaannya kan dengan murid-murid sekarang. Cuma mungkin murid-murid dulu tidak dipengaruhi oleh bahan gazet ya. Gazet dulu tidak ada macam tu kan. Jadi mereka belajar. Mungkin menonton TV pun jarang ada. Kadang masa tu tidak semua rumah yang mendapat ada televisyen. Jadi macam itulah perjalanannya. Dibandingkan dengan sekarang, murid-murid sudah terpengaruh dengan gadget yang macam semuanya handphone misalnya. Jadi itu perbezaannya. Sebab bagi murid-murid dulu kan, terutama di pedalaman, dalam pikiran mereka guru ni asal datang saja, asal ada guru. Guru itu bagi mereka dianggapnya sebagai guru yang garang. Tambah lagi melihat dan nampak macam muka guru tu macam mana, istilah kata-kata ni macam marung lah. Tapi bukan itu. Apabila kita membuat mereka sebagai kawan, mereka terhormat pada kita ni. Mereka menganggap guru tu, ini cikgu ni jahat, guru ni garang. Tidak. Ia macam biasa. Interaksinya dengan kita pun sama macam keadaan macam di rumah. Usia bukan menjadi penghalang selagi masih tetap kuat membanting tulang empat kerat dalam mengisi masa terluang. Cikgu Murni juga aktif mengikuti bidang muzik sebagai minat beliau dari dahulu lagi. Di samping menjalankan perusahaan kedai makan minum. Masa mula bersara tu, dadah kata ni terfikir yang kata ni boleh berniaga ni Pak. Cuma kata dia fikir lepas kita bersara tu apa yang akan dibuat. Tapi akhirnya sudah timbul macam dari contohnya isteri, dari kawan-kawan kan, melihat dari keadaan orang ni boleh berniaga. Macam kata ni, kenapa kata ni dah boleh? Jadi timbullah perbincangan dengan isteri. Jadi kalau dalam sebuah restoran itu, kata ni melayan pelanggan-pelanggan itu dengan cara yang baik. Ada senyum contohnya. Kita ni berinteraksi dengan mereka dengan cara yang sesuai sebagai pengunjung dalam sebuah restoran. Contohnya kalau masa jadi guru, interaksi kita dengan murid macam mana? Dengan murid ataupun penuntut yang sudah besar, macam mana kita berinteraksi? Kalau murid-murid yang kecil atau pelajar yang kecil, yang masih kecil lagi, macam mana kita berinteraksi dengan mereka? Sebab kalau di contoh panjang cerita lain daripada perniagaan tadi kan, kalau murid, kita ni di sekolah tu, murid-murid atau pelajar tu kita ni anggap sebagai, selain daripada yang saya cakapkan tadi, kawan. Jadi kita anggap macam mereka sebagai anak kita ni. Jadi kalau dalam sebuah restoran, pelayanan kita ni, itu tergantung ikut macam dalam sebuah restoran lah. Guru tetap selamanya guru. Tidak ada istilah bekas guru walaupun sudah bersara. Tidak kira seberapa tinggi gelaran dan kecakapan pelajar, masih ada jasa guru kepadanya. Terima kasih cikgu, jasamu sentiasa dikenang. Inilah ungkapan yang sesuai menggambarkan pengorbanan seorang guru yang bertanggungjawab mendidik anak muridnya tanpa penat lelah. Sebuah kenangan tentang diri seorang guru, tentang apa yang membuatku sudah bersyukur atas semua ini. Takkan habis sejuta lagu untuk ceritakan jasamu, kan teramat